Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya. Maka pada malam ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan untuk kita menyambung semula pengajian ilmu tauhid kita, iaitu sifat 20 yang telah lama terhenti kerana sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Maka pada malam ini kita mula baliklah pada perkara yang berkaitan dengan sifat 20, tuan-tuan dan puan-puan. Sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita belajar sifat 20 yang wajib ini, bermakna kita juga belajar sifat 20 yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sifat harus, iaitu harus hanyalah satu bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Islam ataupun orang-orang mukmin yang mukallaf wajib belajar ilmu tauhid ini ataupun sifat 20 ini untuk menjadi seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tahu tentang sifat-sifat 20 ini adalah sesuatu yang mesti diketahui oleh semua orang Islam, sama ada secara ijmali atau secara tafsili, sama ada secara ringkas ataupun secara terperinci. Tapi yang wajibnya secara ringkas tu wajib, sifat 20 ni tuan-tuan, iaitu wujud, qidam, baqa', mukhalawatu ta'ala lil hawadith, qiyamu ta'ala binafsi, sampailah sifat yang ke-20 tu wajib dipelajari dan wajib diketahui. Jadi dalam kita nak memahamkan sifat 20 ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh lari daripada hukum-hukum yang ada untuk mengetahuinya. Kita ada 3 hukum dalam kehidupan kita ini. Satu dipanggil hukum syarak, yang kedua dipanggil hukum adat, yang ketiga dipanggil hukum akal. Hukum syarak kita tahu kan? Hukum syarak iaitu hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti haram, harus, sunat, makruh, wajib di segi syarak lain, wajib di segi akal lain. Wajib di segi syarak, lakukan satu perkara itu, kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Itu wajib di segi syarak. Jadi kita ada 3 hukum, satu hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Untuk mengetahui sifat 20 ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena belajar tentang hukum akal dahulu. Apa dia hukum akal? Hukum akal ada 3. Apa dia hukum akal? Ada 3. Satu dipanggil wujub, yang kedua dipanggil istihalah, yang ketiga dipanggil jawaz. Itu hukum akal. Akal menghukumkan sesuatu itu mesti. Maka itu dipanggil wujub.
Akal menghukumkan sesuatu itu mesti ada. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada ke tak ada? Ada. Hukum apa tu? Itu hukum akal. Sebab akal tidak menerima sekiranya dikatakan Allah itu tidak ada. Akal tak terima kalau kita katakan Allah itu tak ada. Allah tu wajib ada. Sebab apa? Sebab apa Allah wajib ada? Kerana satu daripada dalilnya ialah kerana adanya alam ini, maka menunjukkan Allah itu ada. Wajib ada Allah SWT. Kalau Allah Ta'ala tak ada, maka alam ni pun tak ada. Kita pun tak ada. Itu dipanggil wujub. Di segi akal, di segi hukum akal, dia adalah wujub. Sesuatu yang mesti. Hukum akal. Ini tentang Tuhan ni tuan-tuan. Kalau kita kata seseorang itu makan, maka dia kenyang. Apa hukumnya kenyang pada seorang yang makan tu? Makan, kenyang. Wajib dia kenyang bila dia dah makan. Itu hukum apa? Itu hukum adat. Bila makan, kenyang. Itu hukum adat. Bila makan, kenyang. Kalau makan tak kenyang? Kalau makan tak kenyang? Itu lain lah yang makan tu. Tapi mengikut hukum adat, kalau makan, kenyang. Segi kebiasaannya. Kalau jatuh, sakit. Kalau dibakar dengan api, terbakarlah. Itu adat. Adat biasanya bila dibakar, dia terbakarlah. Ataupun bila kita gunakan pisau untuk melukakan, kita tikam pada seorang, maka dia luka. Itu adat. Tapi hukum akal lain daripada hukum adat. Lain daripada hukum adat. Hukum akal ni sesuatu yang telah dibahagikan oleh ahli-ahli tauhid. Hukum akal ada 3 saja. Pertama, wajib, wujub, dipanggil ada, wajib di segi akal. Walaupun di segi adat dia tidak semestinya wajib di segi adat, tetapi wajib di segi akal ni adalah sesuatu yang mustahil ataupun sesuatu yang tidak diterima oleh akal kalau benda itu tak ada. Wajib di segi akal, Allah itu ada. Itu dikatakan hukum akal. Akal mengatakan wujub. Tapi tidak termasuk situ hukum adat, tuan-tuan. Yang kedua, hukum akal ialah istihalah. Istihalah ini ialah tidak mungkin, atau mesti tidak ada, mustahil ada. Istihalah. Akal mengatakan benda itu tak ada. Mustahil ada. Apa contohnya mustahil benda itu ada? Kalau sesuatu yang telah dihukumkan oleh akal benda itu tak ada, maka mustahil dia ada. Mustahil dia ada. Apa contohnya mustahil ada sesuatu itu? Benda yang tidak ada, maka mustahil dia ada. Contohnya ialah macam, kita tak boleh buat contoh macam roh kita lah. Roh kita ada tak? Roh yang ada dalam jasad kita ni lah. Ada kan? Mustahil roh tak ada kalau sekiranya jasad kita ni boleh bergerak, boleh berjalan. Mustahil roh tak ada. Roh ada dalam jasad kita. Dan mustahil roh tak ada. Bila jasad seorang tu bergerak, kita kata mana ada roh? Dia tak ada roh. Dia bergerak. Seseorang tu boleh bergerak. Maksudnya menunjukkan dia ada roh. Tetapi kalau dia tak bergerak, mustahil roh dia ada dalam jasad dia. Contohnya apa? Orang mati. Orang mati ada roh tak? Boleh nampak roh tak pada orang mati? Tak boleh kan? Roh orang yang dah mati. Orang yang mati tak ada roh dalam jasad dia. Mustahil ada roh dalam jasad dia. Sebab dia dah mati. Mustahil. Di segi apa? Di segi akal kita. Itu dipanggil istihalah. Dia katakan seseorang tu tak ada roh dalam jasad dia, dia dah mati, maka itu dipanggil istihalah. Mustahil ada roh.
Yang ketiga, hukum akal yang ketiga ialah harus. Ya. Maknanya boleh jadi. Ya. Boleh menerima ada atau tidak ada. Itu harus di segi akal. Akal boleh menerima benda tu ada, ataupun akal boleh menerima benda tu tak ada, maka ia dikatakan harus. Ataupun jawaz, harus. Ya. Akal boleh menerima sesuatu benda tu ada dan sesuatu benda tu tak ada. Ya. Harus sesuatu itu ada dan harus sesuatu itu tidak ada. Itu dipanggil jawaz, harus, ya, bagi akal. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan sifat 20 ini, kita bukan banyak menggunakan akal, tapi kita menggunakan hukum akal, bukan hukum syarak. Sifat 20 ini kita gunakan hukum akal, iaitu wujub, istihalah, jawaz. Wujub tu wajib, mesti. Wujub tu mesti. Istihalah tu apa? Mustahil, ya, tidak mesti, ataupun wujub tu mesti, ya. Istihalah tu tidak mungkin. Istihalah dan jawaz harus. Jadi bila kita membincangkan tentang hukum ataupun tentang sifat 20 ni, kita bukan banyak menggunakan akal, kita menggunakan hukum akal, iaitu wujub, istihalah, jawaz. Nanti kita akan jumpa dalam sifat 20, ya. Mana sifat-sifat yang dipanggil wujub, mesti, dan mana sifat-sifat yang dipanggil istihalah, dan mana sifat-sifat yang dipanggil harus, ya. Sebab bila kita sebut sifat wujub, ia sifat 20 yang wajib. Kemudian yang istihalah ialah sifat-sifat yang mustahil bagi Allah SWT, itu lawan kepada wujub, lawan pada sifat wajib. Dan harus ialah sifat yang Allah tu boleh lakukan dan boleh tak lakukan. Apa dia contohnya Allah boleh lakukan dan boleh tak lakukan? Macam kita kat dunia ni lah. Allah boleh hidupkan kita, boleh matikan kita. Harus. Ya. Allah boleh kayakan kita, boleh miskinkan kita. Ya. Itu harus hukumnya. Di segi sifat Allah Subhanahu Wa Taala harus, ya. Tetapi yang sifat yang wujub, yang wajib, yang mesti, dan istihalah yang tidak, yang mustahil, istihalah tu ialah sifat 20 yang sifat 20 yang wajib dan sifat 20 yang mustahil itu dipanggil wujub dan istihalah. Jadi wujub ni, ya, semuanya adalah dihukumkan oleh akal kita. Akal kita menghukumkan Allah itu berkuasa, pekuasa. Allah Ta'ala itu pekuasa. Apa hukumnya Allah Ta'ala itu bersifat pekuasa? Hukumnya wujub. Hukumnya wujub, wajib, mesti Allah Ta'ala bersifat berkuasa. Kalau Allah tak bersifat kuasa, Allah tak berkuasa, contohnya tak ada kuasa lah, tak ada sifat pekuasa pada Allah Ta'ala. Boleh tak matahari itu berjalan, bulan tu ada, ya, lautan ada, bintang, matahari dan sebagainya, ya. Alam ini, dia berjalan dengan teratur dan sebagainya. Itu menunjukkan Allah tu maha berkuasa. Allah tu wajib ada sifat kuasa pada dia. Kalau Allah tak ada sifat kuasa, segala-gala yang ada alam ni tidak akan berjalan teratur seperti mana yang sewajarnya. Yang teratur hari ini menunjukkan Allah Ta'ala tu berkuasa, maha bersifat berkuasa, ya? Sifat berkuasa pada Allah SWT itu adalah wujub, mesti ada sifat berkuasa, baru semua alam ni berjalan dengan betul, ya? Tuan-tuan dan puan-puan, itu hukum akal. Akal hukum apa pula, tuan-tuan? Kita dah tahu hukum akal dah, wujub, istihalah, jawaz. Hukum akal hukum ialah sesuatu yang telah diletakkan hukum oleh akal. Sesuatu yang diletakkan, iaitu dalam kata lain, akal hukum ialah perkara atau benda objek yang dihukumkan oleh akal. Contoh, Allah itu mesti ada, maka akal hukum mengatakan Allah itu wajib ada. Wujub itu mesti, itu hukum akal. Maka akal hukum mengatakan bahawa Allah itu wajib ada. Itu wajib itu adalah akal hukum. Maknanya
akal kita menghukumkan Allah Ta'ala itu ada, maka dikatakan wajib ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu di segi hukum akal ialah wujub, mesti ada. Allah Ta'ala itu mesti ada. Maka akal hukum mengatakan Allah Ta'ala itu wajib ada. Wajib ada. Itu akal hukum. Akal kita menghukumkan Allah itu wajib ada. Setelah kita mengetahui di segi hukum akal Allah itu wujub, mesti ada, maka segi akal hukum mengatakan Allah itu wajib ada. Dia bertukar. Dia bukan bertukar, dia menjadi macam tu. Mula wujub, lepas tu wajib. Mesti ada, kemudian Allah itu wajib ada. Itu yang pertama lah. Akal hukum. Wajib itu ialah ma la yatasawwar fil akli adamuhu. Maksud dia apa ataupun perkara yang tidak dapat digambarkan ketiadaannya dalam akal fikiran. Itu maknanya wajib. Sesuatu yang tak dapat kita gambarkan, dia tak ada dalam akal fikiran kita. Allah tu ada kan, wujub, mesti ada. Tapi bila katakan Allah tu wajib ada, maka kita menggambarkan bahawa tidak terfikir dalam akal kita bahawa Allah itu tidak ada. Tak terfikir, tak tergambar dalam fikiran kita Allah tu tak ada. Sebab apa? Dengan dalil-dalil yang ada di keliling kita ni menunjukkan Allah Ta'ala itu ada. Jadi tak ada siapa pun yang boleh berfikir mana ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada. Sebab itu kita masukkan dalam hukum akal ini, Allah Ta'ala itu ada adalah wajib di segi akal hukum. Maksud dia ialah mengikut pertimbangan akal, perkara itu mesti ada. Boleh berlaku, tidak boleh jika tidak ada, tidak berlaku. Allah Ta'ala itu mesti ada. Itu satu yang kita kena pegang dalam sifat 20 ini. Dan sebagai contoh yang lebih jelas lagi, akal hukum ini contohnya ialah maknanya manusia ini adalah jirim. Apa makna jirim? Ataupun makhluk-makhluk yang ada dalam ini dipanggil jirim, iaitu benda ataupun wajib. Tiap-tiap benda yang ada dalam ini jirim, mesti tiap-tiap benda itu mengambil ruang. Artinya setiap apa yang ada dalam alam ini mengambil tempat dia. Jirim itu makhluk yang nampak zahir. Kalau malaikat tak nampak zahir. Kalau kita kata ada 70,000 malaikat dalam masjid ni, dia tak ambil tempat. Tapi kalau ada 70,000 dalam manusia dalam masjid ni, tak cukup tempat. Pasal apa tak cukup tempat? Setiap makhluk itu perlu pada tempat. Itu dipanggil jirim. Kita ni jirim. Sebab apa kita perlu tempat? Ayam jirim tak? Ayam jirim, dia perlu tempat. Tempat dia berlari, tempat dia makan, tempat dia tidur. Ayam pun jirim. Kambing, lembu, kerbau semua adalah jirim. Perlu pada tempat. Dan kita nampak jasad dia. Di mana dia duduk. Kerbau, mana dia duduk? Mana kerbau duduk? Dalam kandang lah kan? Dalam kandang kerbau. Dia mesti ada tempat dia duduk. Itu jirim. Kalau kerbau tadi berkubang dalam kubang dia, maknanya dia perlu pada tempat macam-macam tu sebab dia jirim. Kita pun jirim sebab kita perlu tempat. Kita duduk kat mana? Kita duduk kat mana? Kita ada rumah kan? Kita duduk rumah lah. Tapi kalau dalam masjid ni kita duduk kat mana sekarang ni? Tempat yang ruang yang diberi pada kita tu itu ada tempat yang perlu kita duduk. Sebab kita ni jirim perlu pada tempat. Perlu pada ruang. Dalam masjid ni kalau kita tak ada tempat, kita duduk kat mana? Sebab itu dalam masjid ni, oleh kerana kita ni jirim, kita perlu pada tempat. Tempat duduk kita. Perlu pada ruang untuk kita tinggal. Sebab kita dijadikan daripada apa? Daripada tanah, daripada apa lagi?
daripada air mani dan sebagainya, ya. Daripada tanah liat, ya. Dah jadi manusia, ada tempat. Sebab itu Allah suruh kita turun. Nabi Adam dan Siti Hawa disuruh turun ke dunia ini. Tempat dia kat dunia. Tempat malaikat di langit. Ya, di syurga. Tempat dia di langit. Tetapi malaikat tidak berjirim, tidak duduk pada ruang yang tidak memerlukan ruang untuk duduk. Sebab itu dia boleh duduk dalam masjid kita ni berapa ribu malaikat. Rasulullah kata setiap kali pengajian ni ada 70,000 malaikat sama dengan kita. Boleh rasa tak? Malaikat kiri kanan depan belakang kita atau kita tak boleh rasa sebab dia tak berjirim. Dia tak memerlukan ruang. Tapi kalau kita kata ada 5 orang keliling kita, manusia. Kita boleh rasa sebab manusia ni perlukan tempat duduk, jirim. Kita ni jirim perlu ruang dan tempat, ya. Itu dikatakan jirim adalah benda wajib mesti mengambil ruang hayut. Kemudian contoh yang kedua wajib di segi akal hukum ialah zat dan sifat wajib mesti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Zat Allah Taala itu mesti ada dan sifat wajib bagi Allah Taala itu mesti ada. Kalau ada sifat wajib zat tak ada. Zat Allah Taala tak ada. Tapi sifatnya ada. Boleh tak diterima oleh akal kita? Tak boleh. Sebab itu hukumnya akal hukum itu orang kata wajib bagi Allah Ta'ala itu ada zat dan ada sifat. Baik itu kita belajar sifat 20 ni kita belajar tentang apa? Sifat 20, bukan zat 20. Kalau zat 20 macam mana tuan-tuan? Parah tak kita? Allah ada 20 zat. Bahaya. Itu ajaran apa tu? Allah ada 20 zat, itu ajaran sesat. Allah ada zat dan sifat dia. Sifat Allah adalah 20. Mesti ada pada Allah Ta'ala sifat 20 ni. Apa dia sifat 20 tu? Itu yang kita kena belajar. Dan contoh yang paling dekat dengan kita ialah apa dia contoh yang paling dekat dengan kita? Ialah wajib. Mesti ada tukang rumah yang membuat rumah. Kita nampak rumah. Apa hukumnya? Di segi akal kita mengatakan rumah itu tak ada tukang dia. Mustahil. Mustahil tak ada tukang rumah. Wajib ada tukang rumah. Rumah ada, mesti ada tukang. Ya? Kereta ada, mesti ada yang membuat kereta. Atau apa kereta ada, tak ada orang buat macam mana? Terima tak ke akal kita? Ada kereta tapi tak ada orang buat kereta ni. Aduh, kereta banyak-banyak, beribu-ribu ni. Sekarang kat Malaysia ni dia berapa juta kereta dah lebih banyak pada orang pula dah. Siapa buat kereta? Mestilah orang yang buat. Okay? Allah mencipta alam ni. Matahari, bulan, bintang, lautan, gunung, dan sebagainya. Itu adalah ada pencipta dia. Siapa pencipta dia? Allah Subhanahu wa taala. Okay? Wajib ada pencipta bagi alam ni, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib Allah Subhanahu wa taala itu wujud di segi akal. Mustahil akal kita mengatakan Allah tak ada. Mustahil. Di segi akal kita Allah tak ada. Mana boleh Allah tak ada? Sedangkan matahari ada. Sedangkan bulan ada. Sedangkan bintang ada. Tapi Allah tak ada. Kalau Allah tak ada tak semuanya tu? Tak ada. Maka wajib Allah Ta'ala itu ada. Wajib. Ya? Sama lah macam tadi yang dekat dengan kita. Rumah yang cantik ke, yang kecil ke, yang besar ke, yang tinggi ke, yang bertingkat-tingkat. Wajib ada tukang rumah dia. Wajib ada orang yang membuat rumah. Tak ada rumah tu terdiri dengan sendirinya. Okay? Tak ada rumah tu berdiri dengan sendirinya. Wajib ada pembuatnya. Wajib ada tukang dia. Okay? Wajib ada yang membina dia rumah tu. Wajib ada. Okay? Itu segi akal tuan-tuan. Okay? Tapi kadang-kadang kita jumpa juga perkara yang pelik-pelik dalam dunia ni tuan-tuan. Okay?
Ada orang nampak bangunan cantik-cantik di satu tempat yang mereka tak pernah tengok, tak pernah lihat, ya. Cantik bangunan, ramai orang dalam tu. Ya. Satu malam dia dibawa ke situ, tengok ada semua bandar yang besar, sibuk, dengan bangunan yang banyak, orang yang ramai. Ada. Allah jadikan, ciptakan makhluk gaib yang macam tu, ada tempat dia. Tapi dia tidak kelihatan pada mata kasar kita. Itu sebab ada orang percaya tentang adanya makhluk apa? Makhluk gaib. Kalau kat tempat kita ni orang percaya ada apa? Orang apa? Orang bunian. Ya tak tuan? Ada jumpa tak? Ada orang yang hilang masuk dalam kampung, masuk dalam tempat yang tak kita ketahui, tetapi bila dia keluar dari situ dia kata cukup cantik tempat tu, makanan cukup sedap, orang cukup ramai, cukup moden, cukup maju. Tapi tak nampak pada kita. Tak nampak, itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk mengetahuinya, tapi Allah adakan makhluk-makhluk seperti itu. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran banyak perkataan terhadap apa? Adanya jin, adanya syaitan, adanya iblis. Ini makhluk gaib. Adanya malaikat. Malaikat, iblis, syaitan, jin, ini adalah makhluk gaib. Kita manusia makhluk apa? Makhluk tak gaib. Berapa tak gaib? Kita perlu tempat. Ada alamat, ada tempat duduk kita, ada tempat kita bekerja, ada tempat kita cari makan. Sebab kita tidak gaib. Kita adalah jirim yang perlukan ruang, tempat. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, contoh yang lain wajib, di segi akal hukum ni wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat kudrah. Kudrah maknanya berkuasa. Wajib Allah Ta'ala itu sifat berkuasa. Kalau Allah tak ada kuasa, kalau Allah tak ada kuasa, boleh tak berjalan alam ni seperti biasa sekarang ni? Tak boleh. Tapi ada sekali-sekala, bukan menunjukkan Allah tak ada kuasa, tapi menunjukkan keagungan Allah. Seperti berlakunya gerhana bulan, seperti berlakunya gerhana matahari. Itu menunjukkan keagungan Allah. Bukan menunjukkan Allah tak berkuasa. Hari ni matahari gerhana. Allah dah lemah dah. Matahari tak boleh zahir pada waktunya yang tepat. Tetapi kita dituntut semayang gerhana matahari untuk menunjukkan keagungan Allah. Bila-bila masa Allah boleh gerhanakan matahari, bila-bila masa Allah boleh cerahkan balik matahari tersebut seperti biasa. Dan satu masa nanti matahari itu akan yasama'um fatarat. Matahari itu apabila syamsu kuwirat, apabila matahari itu berpecah ataupun hancur, berkecai. Hari ini kita tengok matahari cantik. Kemudian ada kalanya kita tengok matahari gerhana. Dan di akhir sekali besok kita akan diberitahu oleh Allah SWT matahari akan kuwirat. Kuwirat ni akan berkecai, hancur. Menunjukkan kuasaan Allah. Allah boleh jadikan, Allah boleh hancurkan. Sebab itu Allah tunjukkan kekuasaan Allah itu bukan pada makhluk-makhluk yang ada di atas bumi ni, tapi makhluk yang di atas bumi, yang di langit, yang kita tak sampai, yang kita tak boleh pegang matahari, tak boleh cipta matahari, dan kita tak boleh sampai pada matahari itu. Dan Allah katakan idza syamsu kuwirat wa idza nujumun qadarat. Bila matahari itu hancur, berkecah, jatuh dan bintang-bintang berjatuhan, inilah kuasa Allah yang paling agung sekali, yang tak sampai akal manusia ke peringkat itu. Tak sampai, fikiran kita tak sampai. Macam mana matahari itu hancur, macam mana bintang-bintang itu bertaburan, macam mana tuan-tuan? Sedangkan kita sendiri pun perkara-perkara yang kecil pun kita tak mampu. Matahari lagi kita tak mampu. Tapi Allah katakan matahari itu akan hancur. Tapi Allah katakan Allah yang mencipta matahari itu. Dan Allah katakan ada masanya matahari itu gerhana. Masa gerhana itu kita kena sembahyang sunat gerhana. Tunjukkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, akal hukum ini ialah mustahil.
Mustahil ni maknanya ma la yatasawwar fil akli wujuduhu. Perkara yang tidak dapat digambarkan kewujudannya dalam akal. Okey. Perkara yang tak dapat digambarkan oleh akal tentang adanya, itu dipanggil mustahil. Adanya satu tu tak dapat akal kita gambarkan, itu adalah mustahil. Mengikut pertimbangan akal, perkara itu tidak boleh ada, tidak boleh berlaku. Ia mesti tidak ada dan tidak berlaku. Contohnya tak boleh berlaku, itu mustahil. Contohnya jirim tidak mengambil ruang. Tuan-tuan ni jirim, tapi tak duduk, tak ada tempat duduk, tak payah mengambil ruang. Itu dah masuk je masjid, macam duduk terawang-awang lah. Tak perlu pada tempat, tak perlu pada ruang, tak perlu pada tempat duduk. Itu mustahil. Kita makhluk Allah yang dijadikan ada jasad ni, kita perlu ruang. Tapi kalau sekiranya kita tidak perlu ruang, tak perlu ruang, itu adalah mustahil. Tapi kita pun tak menafikan ada perkara-perkara yang mustahil ni, ataupun yang berlaku ni kadang-kadang luar biasa. Pernah dulu saya sebutkan kepada tuan-tuan tentang wali-wali Allah lah, dan Ustaz Haji Abdul Wahid Melaka. Mustahil. Apa yang mustahil? Keretanya boleh berjalan tanpa minyak. Dia jalan isi air boleh. Kita boleh tak kereta kita isi air je? Tak boleh kan? Mustahil. Maknanya perkara itu luar biasa. Tetapi wali Allah ni dia duduk dalam kereta, dia perlu ruang tempat duduk, dan kereta perlu berjalan. Kereta tu tak perlu minyak, dia pakai air je. Ini luar biasalah, perkara yang luar biasa. Memang ada kalanya Allah jadikan perkara luar biasa itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan semua orang dapat. Bukan semua orang dapat jadi wali Allah. Berapa ramai wali Allah dalam Malaysia ni, tuan-tuan? Tahu tak sekarang ni? Tak tahu kan? Tapi ada tercatat, mereka-mereka yang dikatakan wali Allah tu, seperti Tok Kenali, ramai lagi, yang dikatakan wali Allah, berlaku kepadanya beberapa perkara yang mustahil di segi akal, tetapi berlaku, walaupun mustahil di segi akal hukum. Satu lagi yang dikatakan mustahil di segi akal kita, akal hukum kita mustahil, iaitu contohnya keadaan pokok kayu yang bergerak dan diam dalam masa yang sama. Pokok kayu bergerak dan diam dalam masa yang sama. Mustahil lah pada akal kita. Tapi selalu dia berlaku, pokok kayu tu diam. Lepas tu bila datang angin bertiup, dia bergerak. Dia tak serentak diam dan bergerak sama, tak. Dia diam kemudian bergerak. Itu kalau dia diam dan bergerak tu sama, itu mustahil pada akal kita. Diam pun dia, bergerak pun dia, Tapi dalam kejadian manusia ni, tuan-tuan, ada juga dalam cerita-cerita menyebutkan ada manusia yang menangis dan ketawa bersama. Ada tak? Menangis pun dia, ketawa pun dia je dalam satu masa yang sama, ada tak? Mustahil kan? Mustahil manusia itu menangis dan ketawa dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama dia tergelak, dalam masa yang sama dia menangis. Berlaku tak ni? Ini mustahil pada akal hukum. Akal hukum mengatakan mustahil. Sesuatu itu sama, menangis pun sama, ketawa pun sama. Kalau berlaku macam tu, kita kata apa, tuan-tuan? Kita gila ke orang tu gila? Kita kata dia gila ke kita gila? Tak berlaku, mustahil, takkan berlaku, menangis dan ketawa bersama. Dan mustahil, lagi akal hukum mengatakan Allah tu ada sekutu dia. Allah tu ada sekutu dia. Maknanya ada orang yang sama macam Allah Subhanahu Wa Taala. Sekutunya maknanya Allah Taala ni buat langit,
Allah yang satu lagi buat apa? Buat gunung. Allah yang satu lagi buat cipta lautan. Allah yang satu lagi cipta apa lagi pula? Ha? Satu lagi Allah cipta lelaki, satu lagi Allah cipta perempuan. Mustahil. Maknanya mustahil apa? Mustahil Allah tu bersyarikat, bersekutu dengan Tuhan lain, dengan apa yang dikatakan yang sama dengan Tuhan. Tak boleh. Mustahil Allah Ta'ala itu, ataupun mustahil Allah Ta'ala itu bersekutu. Ada sekutu Allah sebab itu dalam orang pergi haji sekarang ni, orang yang pergi Mekah sekarang ni tuan-tuan, apa yang ditekankan dalam Mekah tu? Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. La syarika, mana la syarika? Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. La syarika laka. Tidak ada sekutu bagimu. Kita datang Mekah sebagai tetamu Allah, maka dialu-alukan oleh Allah SWT. Labbaik Allahumma labbaik. Allah labbaik. Maknanya Allah kita menyambut kita, menyeru kita, Tetapi la syarika laka. Tak ada sekutu bagimu ya Allah. Itu yang nak ditekankan, Apabila kita sampai ke Mekah itu, jangan menyekutukan Allah, Ada Tuhan lain yang sama dengan Allah SWT, itu adalah mustahil di segi akal hukum. Dan mustahil bagi Allah Ta'ala itu binasa. Wajib bagi Allah Ta'ala itu sifat binasa. Fana itu mustahil bagi Allah Ta'ala itu sifat fana, binasa. Sebab itu dalam Quran Allah sebut apa-apa saja dalam alam ini, dalam Quran dalam surah Ar-Rahman Allah sebut kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu di alam ini adalah binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali dan kekal ialah wajah Tuhan, yang kekal ialah Allah. Yang lain binasa. Mustahil Allah Taala itu binasa. Kalau Allah Taala itu binasa, apa jadi tuan-tuan? Kata Allah Taala itu mati, sama macam kita lah. Kita pun mati, Allah pun mati. Sebab itu kita baca surah yang paling penting sekali dalam Al-Quran ialah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak serupa dengan sesuatu, dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mustahil Allah Ta'ala itu beranak, mustahil Allah Ta'ala itu diperanakkan. Tidak ada permulaan Allah. Tak siapa yang jadi ibu dan bapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mustahil. Itu surah yang paling penting sekali. Sebab siapa baca surah Ikhlas ni 3 kali cukup, sama macam khatam Al-Quran sekali. Tapi fahamlah, Qul huwallahu ahad, katakan dirimu wahai Muhammad, Allah itu esa. Tak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. La syarikalah. La syarikalaka. Labbaik Allahumma labbaik la syarikalaka labbaik innal hamda wan ni'mata. Itu maknanya dalam seruan orang yang pergi haji itu cukup dalam maknanya tuan-tuan. La syarikalaka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sungguhnya pujian dan nikmat, dan kekuasaan adalah milikmu ya Allah. Bukan kita seru bila kita sampai Mekah tu hanya sebagai satu lagu biasa, tak. Kita kena faham apa isi dia. Itulah tauhid. Yang kita belajar sifat dua, itulah tauhid. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ujungnya la syarika lak, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. 2 kali. La syarik, la syarik. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Taala ada sekutu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tak beranak dan tak diperanakkan. Mustahil Allah ada isteri. Mustahil Allah ada anak. Kalau Allah ada isteri, kalau Allah ada anak lah, ada tak menantu Allah? Allah ada anak lah, anak perempuan ke anak lelaki ke, sekali dapat surat jemputan kahwin daripada Allah, anak dia nak kahwin, ada tak? Mustahil, sangatlah mustahil. Mustahil Allah Ta'ala tu beranak dan diperanakkan. Itu surah Ikhlas tu sangat penting tuan.
Penting bukan saja setakat kita baca 3 kali satu hari, nak tidur kita baca, bangun tidur pun kita baca, atau mana-mana pun kita baca, kita khatam Al-Quran, macam kita khatam Al-Quran. Tetapi sebagai satu ilmu tauhid, sifat 20 yang sangat bermanfaat kepada kita. Kemudian mustahil, kemudian harus. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat harus. Harus bagi Allah. Allah tu di segi akal hukum, Allah itu bersifat bersifat jaiz, harus. Apa makna harus? Iaitu sesuatu yang yasihu fil akli wujuduhu wa adamu, satu yang yang diterima kewujudannya dan ketajaannya oleh akal. Arti akal boleh terima ada sesuatu itu, dan akal boleh terima tak ada sesuatu itu. Sebab tu kita mesti ada sifat beriman kepada Allah SWT itu sifat harus kita pegang dalam diri kita. Contoh, tahun ni durian banyak. Sebab apa? Sebab apa durian banyak tahun ni? Harus bagi Allah Ta'ala menjadikan durian tu banyak. Tahun depan tak ada durian langsung. Harus bagi Allah Ta'ala tidak mengadakan durian, sebab Allah boleh adakan, boleh tak adakan. Boleh banyakkan, boleh sedikitkan. Banyak durian harus. Sedikit durian pun harus. Tak ada durian pun harus. Itu ada sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Harus bagi Allah Taala mengadakan. Bermacam-macam ada dalam dunia ni. Macam-macam ada. Harus. Ataupun meniadakan. Harus. Itu sifat harus bagi Allah. Bukan maknanya mesti Allah Ta'ala adakan setiap tahun musim durian, tak ada. Kadang-kadang musim durian tak ada. Maknanya sifat harus Allah Ta'ala itu berjalan. Untuk menentukan satu itu ada tak ada, itu bergantung pada sifat harus bagi Allah Ta'ala mengadakan sesuatu. Akal hukum mengatakan harus bagi Allah Ta'ala itu adakan sesuatu ataupun tak ada. Sebab itu bila banyak durian atau banyak buah-buahan, seluruh kawasan ni banyak buah-buahan dan durian, monyet kacau tak? Monyet kacau tak? Kalau setiap kampung ada durian, ada rambutan, ada manggis, ada lansat, tak ada, monyet tak kacau. Sebab dalam hutan pun banyak. Dia boleh makan kat sana, dia tak pergi ke kampung. Tapi kalau tak ada dalam hutan, ada sikit-sikit je kat kampung, dia kacau. Di negara kita lah, tuan-tuan, negara-negara lain, kebun-kebun apple dia, kebun-kebun limau pun tak kacau kat monyet dah. Tapi makhluk lain pula yang kacau. Ada tak monyet kita dengar habis pokok apple di New Zealand ke, di Australia ke, dikacau kat monyet? Tak ada, sebab monyet pun tak ada sana. Kat Malaysia je, tuan-tuan. Harus Allah Ta'ala mengadakan makhluk-makhluk seperti monyet, beruk, dan macam-macam lagi binatang-binatang hutan tu di Malaysia, tetapi harus bagi Allah Ta'ala mengadakan pula di tempat-tempat lain. Itu sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, masa pun dah habis kan? InsyaAllah kita akan sambung lagi lah, berkaitan dengan hukum akal dan akal hukum ni. Hukum akal mesti, akal hukum sesuatu yang kalau yang mesti itu tak tergambar sesuatu itu tidak adanya. Tidak tergambar sesuatu tidak adanya. Mesti ada, dan akal hukum mengatakan tak tergambar pada akal kita, tak ada. Mesti ada Tuhan. Kemudian itu wujub nama dia. Tak tergambar pada akal kita Tuhan tu tak ada, itu dinamakan wajib Allah Ta'ala tu ada. Itu akal hukum dan hukum akal. Cakap itu dah dulu, tuan-tuan, sebab belajar ni pun dah 4 bulan tak belajar ni. Kadang-kadang kita belajar, jadual pun jauh ni, tuan-tuan, Jadual tauhid ni hari apa? Hari Isnin. Hari Isnin pertama dalam bulan tersebut, dan hari Selasa keempat dalam bulan tersebut. Hari Selasa keempat sambung balik. Dah lupa dah habis, datang balik, kena ulang balik. Jauh sangat. Antara minggu pertama dengan minggu keempat tu jauh.
Ya, kita pun dah lupa dah. Ya. Ha. Petang minggu keempat besok tanya balik apa bezanya wujub dengan wajib. Dah pening kepala dah. Ya. Wujub dengan wajib apa beza dia? Belajar hari Senin ni kan. Hari Selasa minggu keempat besok tanya balik apa bezanya wujub dengan wajib. Boleh tak terangkan tuan? Dah lupa. Ya. Sebab manusia ni Tuhan jadikan pelupa. Setakat itu dulu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan mengenakan taufik dan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin ilham malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.